politik berasal daripada bahasa Yunani iaitu polistai yang bermaksud bandar-bandar. Maksud politik jika diterjemahkan kepada pelbagai bahasa dunia, ia bermaksud mentadbir, memimpin atau memerintah. Menurut Aristotle, politik adalah berkaitan dengan kehidupan di dalam sebuah negara kota. Maksud negara kota dalam konteks ini adalah sebuah negara yang moden. Namun, pengertian politik menurut Islam agak berbeza dengan pengertian politik bagi orang bukan Islam, iaitu politik adalah ilmu siasah atau ilmu pemerintahan. Politik daripada segi Islam menekankan kegiatan ummah yang dapat mendorong masyarakat agar melaksanakan syariat Allah melalui sistem pemerintahan dan kenegaraan. Jika kita dapat lihat, negara kita merupakan salah satu negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Namun, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Kerana negara kita mengamalkan konsep kebebasan agama. Oleh kerana agama Islam merupakan agama rasmi negara, ia sedikit sebanyak telah mempengaruhi sistem politik di negara kita daripada pelbagai segi. Antaranya adalah dari segi undang-undang, pentadbiran dan sifat pemimpin. Maka dengan itu, kami memilih pengaruh Islam dalam sistem politik di negeri Kelantan sebagai tajuk kajian kami kerana ia menarik perhatian kami untuk membuat kaji selidik mengenai perkara ini dengan lebih mendalam. Kami tertanya-tanya, adakah masyarakat di negeri Kelantan menerima dengan baik bahawa politik di negeri mereka berasaskan Islam berbanding di negeri-negeri yang lain? Persoalannya, apakah bentuk pemerintahan di negeri Kelantan dan bagaimanakah cara pemimpin memimpin masyarakat di negeri Kelantan serta apakah pengaruh Islam yang dibawa oleh pemimpin di negeri Kelantan? Pada objektif 1 dapatan 1, bentuk pemerintahan Islam di Kelantan. Negeri ini telah diperintah oleh Parti Perikatan Islam Malaysia atau PAS. PAS ialah sebuah parti komponen Parti Perikatan Nasional dan Gerakan Islam di Malaysia. PAS telah memerintah negeri Kelantan selama 30 tahun, iaitu dari tahun 1990 secara berturut-turut. Selain daripada negeri Kelantan, PAS juga telah memerintah negeri Terengganu, Kedah dan Johor. PAS meletakkan ideologi dan dasar pimpinan mereka adalah Islam. Bagi parti ini, hukum yang tertinggi sekali ialah Al-Quran dan Sunnah. Perhimpunan Agung PAS atau dikenali sebagai Muktamar. Persoalannya, apakah fungsi Muktamar? Muktamar memilih Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Juga Jawatan Kuasa Kerja Pusat berbilang anggota. Jawatan Kerja Pusat berbilang anggota adalah badan pembuat keputusan. Tetapi sebarang keputusan yang dibuat oleh badan ini tidaklah muktamad. Ia boleh dibantah oleh Majlis Syura, iaitu sebuah badan yang terdiri daripada ulama-ulama Islam. Parti ini juga mempunyai 3 subpertubuhan yang diiktiraf, iaitu Dewan Ulama yang terdiri daripada ulama Islam, Dewan Muslimat dan Dewan Pemuda. Jadi, itu sahaja bagi objektif 1 dapatan 1. Kemudian, kita beralih kepada objektif seterusnya dan dapatan seterusnya. Jadi, mengikut kepada objektif yang kedua, iaitu cara pemimpin memimpin masyarakat di negeri Kelantan. Seperti yang kita tahu, caranya adalah pemimpin mereka memimpin masyarakat di negeri Kelantan dengan berandaskan Islam. Jadi, saya ceritakan serba sedikit tentang kedatangan Islam ke negeri Kelantan. Jadi pada ketika itu, Kelantan sudah menjadi pelabuhan yang terpenting di timur tanah Melayu dan menjadikan Kelantan sebagai pusat persinggahan kepada para pedagang Islam. Dan ini dapat dibuktikan dengan sekeping dinar emas yang ditemukan di bekas tapak istana Kubang Labu. Dan pada ketika itu juga, di negeri Kelantan terkenal dengan pusat pengajian pondok yang melahirkan ramai ahli-ahli ulama. Dan daripada itu, pemerintah juga turut mengikuti kefahaman Islam yang diajarkan oleh ulama tersebut. Dan ulama-ulama yang terkenal seperti Tok Kenali, Tok Kemuning juga menjadi ulama yang mengajar pemerintah-pemerintah tersebut. Seperti yang kita tahu, pemerintah pada ketika itu adalah Sultan Mansur dan Sultan Shah. Dan selain daripada itu,
Raja-raja juga memerintah dengan berlandaskan ajaran Islam dalam pemerintahannya yang juga berkait rapat dengan perkembangan pemerintahan di negeri Kelantan. Walaupun pada ketika itu, rakyat Amerika tidak mempercayai bahawa ulama mampu untuk memimpin masyarakat di negeri Kelantan, namun hal itu dapat disangkal dan kini PAS sudah mampu bertapak dan menjadi tonggak pemerintahan di negeri Kelantan secara berterusan, dan ini dapat menjadikan rakyat menanam sifat kepercayaan kepada PAS. Jadi apa yang dapat saya simpulkan dengan cara pemimpin di negeri Kelantan dengan masyarakat mereka adalah, yang pertama adalah PAS mengamalkan ajaran Islam dalam pemerintahannya, dan yang kedua, PAS memberi pendekatan politik yang matang dan mampu diterima oleh rakyat-rakyat mereka. Dan yang ketiga, PAS tegas dalam menegakkan syiar Islam ketika memimpin. Keempat, PAS amat berjiwa rakyat dan tidak meletakkan jurang antara pemimpin dan juga rakyat. Dan yang kelima, PAS mempunyai kepribadian yang mulia. Dan yang terakhir adalah tiada perbezaan walaupun mereka berlainan agama. Seperti yang kita tahu, di negeri Kelantan juga terdapat pelbagai agama yang lain seperti agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Banyak sumbangan yang telah PAS sumbangkan semasa memerintah negeri Kelantan. Yang pertama, mengasingkan pembelajaran mengikut perspektif Islam. Pimpinan Kelantan yang diterajui oleh almarhum Tuk Guru Ni Aziz pada tahun 1990 telah menggubal pelbagai jenis bentuk perbelanjaan berasaskan Islam. Antaranya, mengasingkan akaun perbelanjaan mengikut halal dan haram. Hal ini bertujuan mencari keberkatan dalam pentadbiran dan merealisasikan tuntutan Islam. Urusan perbelanjaan menjadi lebih efektif dan teratur kerana keperluan perbelanjaan kerajaan untuk membangunkan Kelantan dapat direalisasikan dan kehendak yang tidak sepatutnya dapat dielakkan. Seterusnya, cakna dan kasih kepada orang miskin. Tabung Serambi Mekah dilancarkan untuk membantu masyarakat yang dalam kesusahan seperti bencana, kesusahan dan kecemasan. Tabung ini banyak membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Kewujudan sistem skim takaful kifaalah untuk membantu golongan warga emas dengan memberikan wang secara tunai kepada waris untuk meringankan beban yang ditanggung mereka. Seterusnya, rumah duafat diperkenalkan bagi membantu rakyat yang daif di semua dun. Sebanyak RM30,000 telah diperuntukkan untuk mereka yang tidak memiliki rumah. Seterusnya, perjuangan menegakkan al-syariat Islam. Pimpinan Tok Guru di Kelantan berjaya menegakkan syariat Islam di mana premis-premis judi telah ditutup serta-merta. Hotel dan restoran yang menjual ataupun menyajikan arak dan bahan yang memabukkan ditutup serta-merta, dan hotel dan restoran pada masa kini dilarang menjual perkara tersebut. Hal ini kerana barang tersebut telah membawa kepada maksiat dan jenayah. Selain itu, lesen tidak lagi dikeluarkan untuk pusat-pusat hiburan yang melalaikan. Hanya gelagar seni yang dibenarkan untuk menjadi pusat pertunjukan seni budaya tempatan. Di samping itu, enakmen Kawalan Hiburan Negeri 1998 telah diluluskan oleh kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehiburan seperti wayang kulit, makyong dan sebagainya yang berkaitan dengan nilai keislaman. Di samping itu, memperkenalkan sistem pendidikan berasaskan Islam. Almarhum Tok Guru sangat komited dalam bidang pendidikan dengan menubuhkan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS yang bertaraf universiti. Universiti ini menyediakan ajaran Islam yang tinggi untuk diterapkan kepada golongan muda yang akan mentadbir kerajaan suatu masa nanti. Selain penubuhan KIAS, Mahat Tahfiz Al-Quran Pulau Condong di Macang Kelantan berjaya melahirkan generasi celik Al-Quran, dan Mahat Tahfiz Sains ditubuhkan untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang sains dan agama. Tulisan Jawi juga memberi peranan dalam pembangunan sosial masyarakat. Perkara yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memartabatkan tulisan Jawi adalah setiap papan iklan di premis wajib memasukkan tulisan Jawi bagi menunjukkan identiti Islam dan tulisan Jawi dapat diwarisi. Menurut Timbalan Menteri Kelantan, Muhammad Aman Abdullah,
Perkara besar yang dilihatnya semasa kerajaan PAS memerintah negeri tersebut adalah pembentukan pemikiran masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan negeri Cik Siti Wang Kembang menerima rekod sifar rasuah selama 30 tahun sepanjang PAS menjadi kerajaan negeri. Seterusnya, kaedah mendapatkan data. Pelbagai sumber yang kami gunakan untuk memastikan objektif dalam kajian ini tercapai, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Kajian ini telah tertumpu kepada penduduk-penduduk di Kelantan bagi melihat kadar penerimaan politik berasaskan Islam. Terdapat beberapa kaedah yang kami gunakan, antaranya ialah mendapatkan bahan-bahan rujukan dari laman sesawang seperti Google Scholar. Seterusnya, kami menerima informasi dengan menelaah beberapa buku rujukan yang berkaitan dengan politik. Akhir sekali dengan cara kualitatif, terutama penduduk Kelantan, dengan menyebarkan borang kaji selidik secara rawak. Dan seterusnya, kami ingin menunjukkan hasil responden melalui Google Form, dan melalui hasil kajian ini jelaslah menunjukkan bahawa penduduk-penduduk di Kelantan amat cakna akan keadaan negeri mereka. Dan tibalah kita kepada rumusan kajian. Apa yang dapat kami rumuskan, Parti Islam se-Malaysia atau lebih dikenali sebagai PAS telah menambat hati rakyat Kelantan dengan membina legasi politik di negeri Kelantan hampir 3 dekad tahun dan telah memberi banyak impak yang positif dalam pelbagai bidang seperti agama, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Pada tahun 2008, di saat kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia secara berterusan mengundi Barisan Nasional (BN), masyarakat di Kelantan secara berterusan mengundi Parti Islam se-Malaysia sebagai kerajaan negeri khasnya. Almarhum Tok Guru Nia Aziz telah mengubah pelbagai jenis bentuk perbelanjaan berasaskan Islam.